Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Julai 2021 bersama dengan saya, Nusha Mama Amin. Rakyat tidak perlu mengibarkan bendera putih memandangkan bantuan akan disampaikan kepada kumpulan bersasar yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata demikian bagi merujuk kepada kempen kibar bendera putih yang digerakkan orang awam. Yang ada dalam kumpulan-kumpulan sebegitu, baik dia M40 ke B40, sekarang kita tak kira. Kadang-kadang yang T20 pun ada yang terkesan kerana dia tak boleh nak berniaga, dia berhenti kerja atau macam-macam lain. Semua ni kita sampaikan bantuan. Tak payah naik bendera putih ke hitam. Nak naik bendera biru tak apa. Muhyiddin berkata demikian selepas melakukan tinjauan penyediaan program bakul prihatin negara. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata kerajaan sedang mempertimbangkan kelonggaran pergerakan kepada individu yang melengkapkan 2 dos vaksinasi bagi membolehkan kehidupan rakyat kembali normal secara berperingkat. Sementara itu, kes COVID-19 sekali lagi merekodkan angka tertinggi hari ini dengan 13,215 kes. Ini merupakan hari ketiga berturut-turut kes baru mencatatkan rekod tertinggi dan melangkaui 5 angka. Angka terbaru menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 100,369 kes dan jumlah keseluruhan sebanyak 880,782 kes. Selangor juga memecahkan rekod 6,000 kes baru dalam sehari untuk pertama kalinya dengan mencatat 6,120 kes. Seramai 6,095 pesakit telah disahkan sembuh, manakala 885 pesakit dimasukkan ke ICU. 110 lagi kematian baru dicatatkan, menjadikan jumlah kematian mencecah 6,613 kes. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin mengakui ada kesilapan dalam aspek teladan oleh pemimpin kerajaan dalam usaha melawan COVID-19 di Malaysia. Ini susulan berlakunya banyak kes pelanggaran SOP oleh pemimpin kerajaan. Dalam wawancara bersama akhbar Australia Sydney Morning Herald, Khairy mengakui bahawa berita mengenai pelanggaran SOP oleh menteri telah menjejaskan kewibawaan penguatkuasaan Sekatan Pergerakan. Antara pemimpin kerajaan yang didapati melanggar SOP baru-baru ini adalah Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mustafa Muhammad dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Rashid Hasnun. Khairy turut membangkitkan kesukaran untuk membuatkan orang ramai mematuhi SOP susulan kelesuan dirasai mereka. Terdahulu laporan itu menyatakan Malaysia kini menyaksikan antara kadar vaksinasi terpantas di dunia walaupun ia bermula dengan agak perlahan. Muhammad Yusof Rota memfailkan saman sivil terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim berhubung dakwaan salah laku seksual yang didakwa berlaku pada Oktober 2018. Sebelum ini, Pejabat Peguam Negara pada Januari 2020 berkata pihaknya tidak akan membuat pendakwaan terhadap Anwar kerana kekurangan bukti. Dalam penyataan tuntutannya hari ini, Yusof memohon deklarasi bahawa Anwar melakukan serangan seksual dan beberapa perbuatan pencerobohan terhadapnya. Dia juga menuntut ganti rugi khas sebanyak RM180 bagi setiap sesi terapi, ganti rugi umum teladan dan teruk, kos mahkamah, faedah 5% setahun untuk sebarang jumlah penghakiman serta relief lain yang dianggap sesuai. Pada November tahun lalu, Yusof membuat perakuan bersumpah mendakwa menjadi mangsa percubaan serangan seksual oleh Anwar di rumah ketua pembangkang itu pada Oktober 2018. Anwar bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Hospital Tengku Ampuan Rahimah di Klang memberi peringatan kepada kaki tangannya agar tidak membuat kenyataan awam atau memaknai sebarang visual mengenai hospital itu. Hospital tersebut merupakan antara hospital yang berdepan dengan kesesakan pesakit COVID-19 sejak akhir-akhir ini. Dalam satu memo yang dilihat Malaysia Kini semalam, peringatan bertarikh 14 Julai itu ditandatangani oleh pengarahnya Dr. Zulkarnain Muhammad Rawi.
Memo tersebut ditujukan kepada semua ketua jabatan dan unit hospital tersebut yang meminta mereka menyampaikan perkara itu kepada kaki tangan di bawah seliaan mereka. Peringatan itu dikeluarkan ketika sejumlah gambar dan video tular memaparkan keadaan yang kian memburuk di hospital sekitar Lembah Kelang akibat kebanjiran pesakit COVID-19. Sebelum ini, beberapa gambar pesakit COVID-19 ditempatkan sementara di atas katil kanvas di luar Jabatan Kecemasan dan Trauma HDAR turut tersebar di media sosial. Zulkarnain dalam memonya semalam berkata, visual yang disebarkan telah menimbulkan keresahan awam dan menjatuhkan imej kerajaan seolah-olah kerajaan tidak menjalankan kewajipan sewajarnya. Good morning, Jishua. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jishua membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jishua. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Polis menyiasat seorang doktor gigi berhubung rakaman video mengenai kempen Code Black yang menyokong doktor kontrak dalam perkhidmatan awam. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Abdul Jalil Hassan memberi amaran polis tidak akan berkompromi dengan sesiapa yang cuba mengganggu keharmonian negara. Abdul Jalil berkata klip video selama 6 minit 49 saat itu memaparkan ucapan doktor gigi berkenaan yang mempertikaikan skim pelantikan doktor secara kontrak dalam sektor perkhidmatan awam. Katanya individu itu antara lain menyeru orang ramai agar menukar gambar profil di media sosial dengan warna hitam bermula 1 Julai hingga 12 Julai bagi menyokong kempen itu. Menurut Abdul Jalil, siasatan dijalankan di bawah Seksyen 5050-C Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Semalam Persatuan Perubatan Malaysia MMA kesal terhadap siasatan polis yang menyasarkan pegawai perubatan yang telah menyokong kempen setia kawan terhadap nasib doktor kontrak dalam perkhidmatan kerajaan. Sepasang suami isteri berumur 29 tahun telah ditahan polis di Seremban malam tadi dan awal hari ini. Ini susulan satu video tular memaparkan lelaki itu didakwa memberi racun kepada anak dan isterinya petang semalam. Ketua Polis Daerah Seremban Muhammad Said Ibrahim berkata, lelaki itu ditahan pada 10.20 malam semalam, manakala isterinya pada 3.15 pagi tadi, susulan laporan polis yang dibuat. Beliau berkata menerusi video itu, lelaki berkenaan menunjukkan pelakuan memberi minum racun kepada anak lelakinya yang berusia 2 tahun dan isterinya. Kejadian itu dipercayai berlaku di Seremban.
Menurutnya, kes itu sedang disiasat lanjut mengikut Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, tular video yang memaparkan seorang lelaki melahirkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19 dengan mendakwa memberi minum racun kepada anak lelakinya, isteri dan dirinya sendiri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.